Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, boleh tulis nama dulu. Okey, siapa tak tulis nama dulu. Tulis nama penuh dan kelas. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa penerang hati dulu. Okey, tulis nama dulu. Okey, kamu dengar tak suara cikgu? Dengar Ibu. Dengar? Okey. Okey, hari ni kita akan sambung subtopik baru. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk dekat kamu dulu. Ada dua gambar dekat sini, gambar A dan juga gambar B. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan dari rajah di atas? Apa yang kamu dapat perhatikan dari gambar A? Gambar A ni gambar apa ni? Oh, Nampak tak gambar ni? Nampak. Gambar ada lelaki ni pegang. Dia pegang apa ni? Aiskrim. Okey, aiskrim. Okey, kamu nampak kan muka dia marah. Kenapa dia marah? Aiskrim dia Cair. cair. Okey, pandai. Okey, cair sebab dia ada dekat tepi pantai. Bukan. Sebab dia ada dekat kawasan yang Panas. panas. Okey. Gambar B pula, kamu pegang kuali. Okey, lepas tu kamu lepas. Kenapa dia lepas? Sebab Panas. sebab panas. Jadi dekat sini kita tengok bila aiskrim kita makan dekat luar. Lepas tu dia cepat cair lah kan. Sebab haba daripada matahari melalui objek akan aiskrim akan menyerap haba dan mencairkan aiskrim. Kalau dekat dapur kan. Contoh kamu pegang kuali yang panas, kamu buka api, bila kamu biar lama-lama kuali ni akan panas sebab haba mengalir daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Jadi kamu dapat merasai haba tu. Okey, hari ni kamu tahu tak cikgu nak ajar tajuk apa? Cikgu nak sambung tajuk apa hari ni? Cikgu ada tulis dalam WhatsApp. Pengaliran haba. Pengaliran haba. Okey, terima kasih. Hari ini kita akan sambung pengaliran haba dan keseimbangan terma. Okey, kita tengok hasil pembelajaran kita. Ada 3 dekat sini. Pelajar dapat menyatakan 3 jenis pengaliran haba dengan jelas. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan 3 contoh aplikasi pengaliran haba dengan tepat. Yang ketiga, pelajar dapat mengkelaskan 3 contoh konduktor haba dengan tepat. Okey, sebelum tu kita tengok video dulu. Cikgu nak kamu fokus tengok video ni dan kamu kena nyatakan 3 pengaliran haba. Sekejap Okey. Kamu kena nyatakan 3 pengaliran haba, tulis dekat chat pun boleh. Hari ini adalah hujung minggu dan matahari bersinar dengan cerah di luar rumah Kate dan Lynn. Kedua-dua gadis sibuk membantu ibu mereka membuat kerja rumah. Suasana di luar rumah sangat panas. Semasa membersihkan halaman depan, mereka boleh merasa titisan peluh terbentuk pada wajah mereka. Haba dari matahari
dipindah ke bumi melalui sinaran. Ini ialah satu jenis pengaliran haba. Sinaran membolehkan haba mengalir dalam vacuum. Basikal Kate berada di halaman depan. Dia menghampirinya dan memegang handle logam. Dengan serta-merta, dia melepaskannya dan berteriak, "Aduh, panasnya!" Ini ialah satu lagi jenis pengaliran haba yang dipanggil kondaksi. Haba handle logam yang panas dipindahkan ke tangan Kate yang lebih sejuk. Kondaksi berlaku dalam pepejal. Selepas itu, Kate dan Lynn bergegas ke dapur untuk membantu ibu mereka memasak spaghetti dan air sedang menggelegak di dalam periuk. Mereka boleh nampak steam naik ke atas dari air yang mendidih. Satu lagi jenis pengaliran haba dipanggil perolakan. Air panas di dasar periuk naik ke atas dan air sejuk di bahagian atas periuk turun ke bawah. Ini membentuk arus perolakan, satu peredaran aliran yang naik dan turun secara berterusan. Sinaran, kondaksi dan perolakan adalah cara-cara berbeza bagi pengaliran haba. Dalam ketiga-tiga cara pengaliran haba, haba mengalir dari kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk. Sebaik sahaja objek-objek mencapai suhu yang sama, objek-objek dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Okey, kamu nampak kan yang video tadi tu? Okey, jadi cikgu nak kamu senaraikan 3 jenis pengaliran haba. Sinaran, kondaksi, perolakan. Okey, Amal Yazid kata sinaran, kondaksi, perolakan. Okey, betul, bagus. Siapa? Amma ke tadi? Okey, Amma. Okey, hari ni kita akan tengok contoh satu-satu pengaliran haba. Okey, yang pertama kondaksi. Okey, apa itu kondaksi? Kondaksi ialah pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Okey, contoh kita ada mangkuk sup dekat sini. Okey, kita letak sendok. Okey, dari kawasan yang panas adalah dekat bawah dan kawasan yang sejuk adalah dekat bahagian atas. Jadi haba akan mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Okey, melalui medium pepejal ini ialah sendok. Okey, seterusnya kita tengok arah pengaliran haba. Arah pengaliran haba daripada molekul panas ke molekul sejuk. Okay, yang kedua ialah perolakan. Haba dialirkan melalui pergerakan bendalir. Bendalir ni apa? Bendalir ni ialah cecair dan juga gas dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okay, kamu kena ingat kalau pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okay, contoh kita ada periuk dekat sini, kita didihkan air. Okay, tengok anak panah warna biru ni, anak panah dia kan ke bawah. Okey, jadi udara yang sejuk akan ke bawah dan udara yang panas akan naik ke atas. Okey, ini kita panggil perolakan. Okey, bendalir yang sejuk dia bertumpat akan turun ke bawah. Kalau bendalir itu sejuk, dia lebih tumpat dan turun ke bawah. Kalau bendalir itu panas, dia akan naik ke atas sebab dia kurang tumpat. Okey, untuk sinaran. Okey, Faris ada Faris? Ada. Okey, Faris tolong baca. Pemindahan haba tanpa sebarang medium merembat menerusi ruang kosong atau vacuum. Okey, terima kasih Faris. Okey, untuk sinaran, kamu tengok pemindahan haba tanpa sebarang medium. Okey, kalau perolakan tadi melalui bendalir. Okey, bendalir ni
cecair dan juga gas. Okey, untuk untuk konduksi melalui medium pepejal. Tapi kalau untuk sinaran tanpa kalau untuk sinaran menerusi ruang kosong ataupun vacuum. Okay, kita tengok faktor yang mempengaruhi sinaran. Yang pertama ialah permukaan yang kasar, yang kedua permukaan yang lebih panas dan ketiga luas permukaan yang besar. Okey. Okey, jadi ketiga-tiga permukaan ini akan menyerap dan membebaskan haba dengan lebih cepat. Contohnya permukaan yang kasar akan menyerap haba lebih cepat daripada permukaan yang lebih licin. Permukaan yang lebih panas akan menyerap haba lebih cepat dari permukaan yang sejuk. Dan yang ketiga, luas permukaan yang besar akan menyerap haba lebih cepat daripada permukaan yang kecil. Okey, cikgu nak bagi soalan dekat kamu. Okey, yang pertama, haba mengalir dari kawasan apa ke kawasan apa? Dari kawasan sejuk ke panas ke dari kawasan panas ke sejuk? Panas ke sejuk. Okey, bagus. Dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, aiskrim akan cair apabila didedahkan kepada matahari kerana aiskrim membebaskan atau menyerap haba. Menyerap. Menyerap haba. Okey. Okey, seterusnya kita tengok konduksi berlaku apabila haba mengalir dari kawasan Pepejal. dari kawasan panas ke sejuk ke sejuk ke panas? Panas ke sejuk. Panas ke sejuk. Okey. Bagus. Kawasan panas kawasan panas ke kawasan sejuk melalui media Pepejal. pepejal. Okey, bagus. Perolakan berlaku apabila haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui bendalir. Bendalir ada dua. Apa bendalir tu? Cecair. Cecair dan gas. Okey, pandai. Okey, bahagian bendalir yang menerima haba akan mengembang. Okey, bila bendalir itu menerima haba, dia akan panas. Bila panas, dia akan naik atas atau turun bawah? Naik atas. Naik atas. Okey, bagus. Akan naik atas. Okay. Haba yang panas itu kurang tumpat ataupun lebih tumpat? Kurang tumpat. Kurang tumpat. Okey, pandai. Bahagian bendalir yang sejuk dan lebih tumpat. Lebih. Oh ya, okey, pandai. Dan turun ke bawah. Okey, bagus kamu semua. Medium bagi sinaran ialah sinaran yang ada gambar api tadi, yang Faris baca tadi tu. Pepejal Pepejal. atau vacuum? Vacuum.
Vacuum. Okey. Vacuum. Proses pemindahan haba berlaku menggunakan medium ataupun tanpa medium? Tanpa medium. Tanpa medium. Okey, bagus. Okey, tanpa medium maksudnya dia mengalir melalui vacuum. Kalau menggunakan medium, dia mengalir melalui pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Kelaskan aplikasi berikut mengikut jenis pengaliran haba. Okey, cikgu nak panggil nama seorang. Adik Irfan ada? Adik Irfan? Aidil Hakimi ada? Ada cikgu. Ada. Okey, Aidil Hakimi tolong jawab soalan cikgu. Okey. Cikgu saya pakai akaun adik saya. Oh, nama siapa nama? Adik Hafizi. Oh, adik Fizi. Okey. Okey, adik Fizi. Tengok dekat sini ada kondaksi, perolakan dan juga sinaran. Okey. Cikgu nak kamu pilih satu gambar, lepas tu kamu kelaskan jenis pengaliran haba dia. Okey. Kamu tengok, kamu nak gambar apa? Okay, contoh gambar yang ni. Gambar lelaki ni. Apa dia punya pengaliran haba? Adik, dengar tak? Perolakan. Perolakan. Betul ke? Dia tak ada medium. Kalau perolakan, dia melalui cecair dan juga gas. Sinaran. Sinaran. Okey. Okey, seterusnya. Al-Hakim. Ya, Ibu. Okey, Al-Hakim. Tengok gambar periuk ni, ada anak panah. Satu ke bawah, satu ke atas. Apa jenis pengaliran haba? Perolakan. Perolakan. Okey, bagus. Okey, Ahmad Yazid. Ahmad Yazid. Okey, Aziz Effendi ada? Aziz Effendi. Faris ada Faris? Ada. Ada, okey. Faris, okey, ini gambar periuk. Okey, lepas tu cikgu letak senduk dalam ni. Okey, lepas pada 10 minit. Okey, cikgu angkat senduk ni dan cikgu rasa panas dekat bahagian hujung ni. Apa jenis pengaliran haba dia? Kondaksi. Kondaksi. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Ali? Ali ada tak Ali? Daniel Ashraf? Syahmi Haziq ada tak? Oh, mic problem. Okey.
Okey, Amal Yazid, kamu tulis dekat chat je. Okey, tengok gambar ada matahari dan juga bumi. Okey. Apa jenis pemindahan haba dia? Okey, tak apalah. Cikgu panggil siapa? Syahmi Haziq ada tak? Syahmi Haziq. Ahmad Daniel ada Ahmad Daniel? Okey, ini cikgu tanya semualah. Okey. Okey, ini untuk apa? Pengaliran haba apa ni? Sinaran. Sinaran. Okey, terima kasih yang respon. Okey, gambar yang kedua ni ada gambar rumah. Okey, udara sejuk masuk dan turun ke bawah dan udara panas keluar. Okey, naik ke atas. Okey, apa jenis pengaliran haba? Perolakan. Perolakan. Okey, pandai. Okey, ini ada gambar setrika. Bila kita on switch, okey, setrika akan jadi panas. Apa jenis pengaliran haba dia? Kondaksi. Kondaksi. Kenapa kondaksi? Sebab dia haba yang mengalir melalui pepejal. Okey, pandai. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dekat sini ada gambar lilin. Lepas tu dekat sini ada 3 paku tau. Dekat sini ada A, B, C. Okey, nyatakan jenis pengaliran haba bagi eksperimen berikut. Okey, kamu dah belajar 3 tadi, kondaksi, perolakan, sinaran. Okey, apa jenis pengaliran haba berikut? Kondaksi. Kondaksi, okey. Jawapan dia adalah kondaksi. Sebab haba mengalir melalui pepejal. Okey, pepejal ni ialah paku payung. Okey, berdasarkan rajah di atas, paku manakah yang akan jatuh terlebih dahulu? Nyatakan sebab. Yang pertama, A ke, B dulu ke ataupun C dulu? Dekat sini ada lilin. Cikgu letak 3 paku. Lepas tu yang mana paku yang akan jatuh dulu? A. A. Okey, kenapa A? Sebab dia dekat dengan Lilin. okey, dekat dengan lilin. Lilin ni adalah sumber haba. Haba dia mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, paku A ni yang mendapat haba dulu, jadi dia akan jatuh dulu. Okey, lepas A, B dulu ke C dulu? B. B, okey. Dimula dengan A, B dan juga C. Okay, seterusnya kita tengok bayu laut dan juga bayu darat. Okey. Dekat sini cikgu nak kamu fokus betul-betul. Okey, cikgu tak mahu kamu keliru. Okey, dengar betul-betul apa yang cikgu nak cakap. Okey. Kamu akan belajar 2 benda, bayu laut dan juga bayu darat. Okay, yang pertama, bayu laut. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Okay, cikgu ambil contoh dekat pantai. Ada laut dan juga darat. Okay. Apabila waktu siang, suhu di daratan akan menjadi tinggi dan tekanan akan menjadi rendah. Okay, tengok dekat darat, suhu dia tinggi. Suhu tinggi maksudnya panas, darat lebih panas daripada laut. Bila suhu tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Okey, dekat laut pula suhu rendah dan tekanan akan menjadi tinggi. Okey. Kenapa dekat darat lebih panas? Sebab darat menyerap suhu. Okey. Udara panas di darat yang
kurang tumpat naik ke atas. Okey. Macam gambar dekat periuk tadi, kan udara panas dia akan naik ke atas kan. Okey, tengok anak panah ni. Udara panas naik ke atas. Udara sejuk akan turun ke bawah. Okey. Suhu di laut pula akan menjadi rendah dan tekanan akan menjadi tinggi. Okey, kamu kena ingat, kalau suhu tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Kalau suhu rendah, tekanan akan menjadi tinggi. Dan apabila pada waktu siang, darat lebih panas daripada laut. Okey. Udara sejuk akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okay, tengok gambar ni. Udara sejuk kan dekat laut. Okay, dia akan bergerak dari laut kepada darat. Okay, tekanan yang tinggi bergerak ke tekanan yang rendah. Okay, udara sejuk bergerak dari laut ke darat lalu membentuk bayu laut. Udara sejuk ni daripada laut lalu dia membentuk bayu laut. Okay, faham tak? Faham tak setakat ni? Kalau tak faham, cikgu ulang balik. Faham tak? Faham cikgu. Faham. Tak faham? Kurang faham. Kurang faham? Yang mana yang kurang faham? Kurang faham ah? Okey, apabila waktu siang, suhu dekat darat panas. Okey, faham tak? Suhu dekat darat panas dan tekanan akan rendah. Okey. Dan dekat laut, suhu rendah, tekanan akan tinggi. Okey, faham setakat tu? Faham. Okey, faham kan? Okey, Faham. Okey, dekat darat, suhu apa? Panas. Okey, tekanan akan jadi Rendah. rendah. Okey, samalah. Okey, dekat laut, suhu rendah ataupun tinggi? Rendah. Rendah. Tekanan? Tinggi. Tinggi. Okey. Apabila dekat darat, suhu dia panas, dia akan naik ke atas atau turun ke bawah? Udara naik atas ataupun turun bawah? Naik atas. Okey, dia naik atas sebab dia kurang tumpat. Okey. Sama macam gambar dekat ni. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, sama macam dekat periuk. Udara yang panas akan naik ke atas, udara yang sejuk akan turun ke bawah. Okey, samalah macam bayu laut. Sebab fenomena bayu laut ialah contoh bagi perolakan. Okey. Okey, udara sejuk yang dekat laut akan naik atas ke turun bawah ni? Tengok depan ni. Turun bawah. Bawah. Wah, okey. Bawah. Arah pergerakan angin dari mana? Dari darat ke laut ke dari laut ke darat? Laut Dari ke darat. Laut ke darat. Okey, kenapa dari laut ke darat? Sebab tekanan dekat laut ni tinggi. Okey, tekanan tinggi akan pergi kepada tekanan rendah. Okey, boleh faham cakap tu? Faham. Faham. Tak faham yang mana? Siapa yang tak faham tadi tu? Tak faham, cikgu boleh ulang balik. Okey, apabila waktu siang, bayu laut terjadi, suhu dekat darat akan tinggi. Okey, tekanan akan menjadi rendah. Okey. Suhu yang tinggi, udara panas ni akan naik ke atas. Okey, dekat laut, suhu dia rendah dan tekanan akan menjadi tinggi. Okey, udara sejuk turun ke bawah. Okey, lepas tu kita tengok arah pergerakan angin daripada laut kepada darat. Kenapa daripada laut ke darat? Sebab tekanan tinggi akan pergi ke tekanan rendah. Okey, kita tengok bayu darat pula.
Okey, kalau bayu darat, situasi dia terbalik. Okey, bayu darat terjadi pada waktu malam. Suhu dekat darat pula yang suhu dekat darat yang rendah. Kalau tadi suhu dekat darat panas. Kalau malam suhu dekat darat yang rendah. Bila suhu rendah, tekanan akan tinggi ataupun rendah? Tinggi. 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 Okey, ingatlah. Suhu rendah, tekanan akan jadi tinggi. Okey. Dekat laut pula, suhu akan tinggi, tekanan akan Rendah. 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 Okey. Apabila suhu tinggi akan ada udara panas. Udara panas akan naik atas atau turun bawah? Turun bawah. Udara panas. Udara panas yang kurang tempat akan naik atas atau turun bawah? Turun bawah. Turun bawah. Udara panas akan naik atas. Okey, ingat udara panas akan naik atas. Okey. Okey. Udara sejuk akan turun ke bawah. Okey. Apabila waktu malam, suhu di laut akan tinggi dan tekanan akan jadi rendah. Okey, tengok dekat laut. Okey, ni waktu malam. Okey, gambar dekat pantai. Okey, dekat laut suhu dia tinggi tapi tekanan dia rendah. Okey, kenapa laut ni panas? Sebab laut menyimpan haba yang dipendam. Okey, suhu di daratan pula akan rendah dan tekanan akan jadi tinggi. Okey, udara panas di lautan akan menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Okey, ingat udara panas dia akan kurang tumpat dan akan naik ke atas. Okey, untuk udara sejuk lebih tumpat dan turun ke bawah. Udara dia akan turun ke bawah. Lepas tu udara sejuk akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okay, dari tekanan tinggi daripada darat pergi ke laut akan menghasilkan bayu darat. Okay, tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Daripada darat ke laut. Okay, udara sejuk akan bergerak dari darat ke laut dan membentuk bayu darat. Okay, boleh tak? Faham tak? Faham, Cikgu. Faham. Faham? Okey. Apabila waktu malam, suhu dekat darat rendah ataupun tinggi? Rendah. Rendah. Okey, laut suhunya tinggi ataupun rendah? Tinggi. Tinggi. Okey. Kenapa dekat laut suhu dia lebih tinggi? Sebab tekanan rendah. Okey, kurang tepat. Okey, hampir tepat. Kurang tepat. Sebab laut menyimpan haba yang dipendam. Okay. Apabila suhu tinggi, tekanan akan jadi Rendah. Jadi rendah. apabila suhu rendah, tekanan akan jadi Tinggi. tinggi. Okey. Untuk suhu yang tinggi, udara panas ke udara sejuk? Udara panas. Okey, udara panas. Okey. Untuk darat, udara sejuk. Okey. Jadi angin ni dia akan bergerak daripada mana? Daripada darat ke laut ke darat? Darat ke laut. Darat ke laut. Okey, bagus. Okey, dia akan bergerak dari darat ke laut. Kenapa dia bergerak dari darat ke laut? Sebab tekanan yang Tinggi. tinggi. Okey, pandai. Okey, kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu boleh ulang balik. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. Memang macam keliru Boleh. sikit. Boleh. Okey.
Okey, kalau boleh. Okey, cikgu nak tanya soalan dulu. Boleh nampak tak skrin? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, tolong respon Nampak, cikgu. Okey. Apakah fenomena yang berlaku pada waktu siang? A. Bayu laut, B. Bayu darat, C. Fenomena air pasang. Yang berlaku Fenomena air pasang. yang Bayu. kita belajar tadi ada dua je. Bayu laut ke bayu darat? Bayu Darat. Bayu apa? Bayu darat? Okey, Bayu laut. Okey, jawapannya kurang tepat. Jawapannya ialah bayu laut. Okey, waktu siang bayu laut. Okey. Apabila bayu laut berlaku, laut atau darat yang akan menjadi panas? Darat. 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 Okey, bagus. Apabila fenomena bayu laut berlaku, udara panas akan menjadi tempat kosong, tumpat dan tempat kosong. A. Kurang tumpat dan turun ke bawah. B. Lebih tumpat dan naik ke atas. C. Kurang tumpat dan naik ke atas. D. Lebih tumpat dan turun ke bawah. Okey, udara panas cikgu cakap apa tadi? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Lebih tumpat. Kurang. Kurang tumpat. Okey, kurang tumpat. Okey, bila dia kurang tumpat, okey, jawapan dia sama ada A ataupun C. Dia akan naik atas atau turun bawah? C. Atas. Naik atas. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Suhu di lautan yang rendah akan menyebabkan tekanan menjadi A tinggi, B rendah, C sama. A tinggi. A. Bagus. Okay, berikut merupakan fenomena. Mungkin dah ada jawapan dah ni. Bayu darat. Bayu darat. Bayu darat. Okey. Pada waktu malam, darat menjadi lebih A panas, B sejuk. Sejuk. Panas. A ke B? B. B. Okey, pandai. Apabila fenomena bayu darat berlaku, udara di permukaan laut yang lebih tempat kosong akan menjadi tempat kosong tumpat. Okey, bayu darat kan berlaku waktu malam. Okey, udara di permukaan laut lebih panas ke lebih sejuk? Panas. Lebih panas. Okey, kita tengok dua jawapan. Okey. Bila dia panas, dia akan jadi lebih tumpat atau kurang tumpat? Kurang tumpat. Kurang tumpat. Okey, pandai. Pada waktu malam, laut akan menjadi panas kerana A. Laut menyimpan haba terpendam, B. Laut membebasi pendam. A. Cikgu. Okey, bagus kamu semua. Udara sejuk yang lebih tumpat dari darat bergerak ke tempat kosong dan menghasilkan bayu darat. B. Laut. Laut. Okey, bagus. Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi A. Sinaran, B. Kondaksi, C. Perolakan. Perolakan. C. Perolakan. Kenapa perolakan? Sebab ada udara sejuk dan Udara panas. Udara panas. Okey. Udara sejuk akan turun bawah ke naik atas? Turun bawah. Turun bawah. Udara panas akan Naik atas. naik atas. Okey, bagus.
Okey, bagus. Terima kasih semua yang respon. Okey. Seterusnya kita tengok jap. Okey, cikgu ada satu lagi video. Okey, tengok dulu video ni. Okay. Keluarga Jeff sedang menikmati masa yang menyeronokkan di taman. Hari ini merupakan hari yang baik untuk berkelah. Ayahnya membawa grill dan mula membarbecue ayam. Jeff lari ke ayahnya untuk melihat sama ada barbecue sudah masak atau belum. Dia mengambil satu pencucuk logam tetapi melepaskannya dengan serta-merta kerana terlalu panas. Ayahnya menggunakan sarung tangan ketuhar untuk memegang pencucuk logam tanpa merasa kepanasannya, lalu menunjukkan barbecue itu kepada Jeff. Pencucuk logam adalah contoh bahan yang membenarkan haba mengalir. Bahan-bahan ini dipanggil konduktor haba. Logam adalah konduktor haba yang baik. Sarung tangan ketuhar tidak membenarkan pengaliran haba. Bahan-bahan ini dipanggil penebat haba. Sarung tangan ketuhar yang bukan logam adalah penebat haba yang baik. Konduktor haba adalah penting dalam kehidupan seharian kita. Kuali diperbuat daripada logam untuk mengkonduksikan haba dengan mudah dan membolehkan makanan dimasak dengan lebih cepat. Tapak seterika diperbuat daripada logam supaya pakaian dapat digosok dengan cepat. Merkuri di dalam termometer mengembang dan mengecut dengan cepat terhadap perubahan kecil pada suhu. Penebat haba juga memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan seharian kita. Dinding kotak ais diperbuat daripada polistrina untuk mengekalkan kesejukan di dalam kotak itu dan mencegah haba daripada masuk. Pemegang pekakas masak diperbuat daripada kayu atau plastik supaya tidak menjadi terlalu panas, membolehkan kita memegang pekakas tanpa melecur. Pakaian bulu dan selimut memerangkap satu lapisan udara. Bulu dan udara mencegah kehilangan haba dari badan kita. Dengan demikian, mengekalkan kepanasan badan kita. Okey, kita akan sambung sikit lagi konduktor dan juga penebat haba. Okey, apa itu konduktor? Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan haba dengan baik. Okey, sebagai contoh pencucuk logam. Okey. Bila kita letak atas bara api, dia akan panas. Okey. Terusnya kita tengok contoh-contoh konduktor. Okay. Yang pertama, merkuri. Merkuri ni kita tengok dekat termometer. Okey. Merkuri dapat mengesan perubahan haba dengan cepat. Okey. Jadi sebab tu merkuri ni ialah konduktor. Sebab konduktor dapat mengesan, dapat mengalirkan haba dengan baik. Okay. Contoh yang kedua ialah tapak seterika. Tapak seterika diperbuat daripada logam. Okay. Logam ni kan ialah konduktor. Okay. Konduktor ni dapat mengalirkan haba dengan baik untuk mengkonduksikan haba supaya dapat menggosok dengan cepat. Okay. Bila kamu on switch, okay, haba mengalir melalui seterika ni. Kan tapak dia diperbuat daripada logam, jadi kita akan lebih mudah untuk menggosok baju dengan cepat sebab ada haba yang mengalir. Okay, untuk penebat haba,
Penebat haba ialah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Okey. Sebagai contoh, senduk kayu. Peralatan diperbuat dari kayu untuk menghalang haba mengalir ke tangan ketika memasak. Okey, contoh kalau kamu dekat dapur kan. Okey, ada periuk. Lepas tu kamu buka api, kamu letak senduk kayu. Okey, lepas pada 10 minit ke, kamu pegang senduk kayu tu, senduk tu tak akan panas sebab dia akan menghalang haba mengalir ke tangan ketika memasak. Okey, contohlah kamu letak senduk besi. Okey, mestilah kamu rasa panas kan sebab besi ialah sejenis konduktor. Okey. Contoh yang kedua ialah sarung tangan. Okey, contoh kamu masak kek. Okey, lepas tu kamu nak keluarkan kek tu daripada ketuhar. Okey, kamu tak boleh tarik macam tu je. Mesti kamu akan pakai sarung tangan. Okey, sarung tangan pula ialah diperbuat daripada kain. Sarung tangan diperbuat dari bahan penebat haba untuk mengelakkan tangan dari melecur apabila mengeluarkan makanan panas dari ketuhar. Okey, kita rehat dalam 2 minit.
Dengar suara cikgu tak? Dengar. Okey. Okey, boleh faham konduktor dan penebat? Boleh. Boleh. Okey, konduktor bahan yang boleh mengalirkan haba ataupun tidak? Boleh mengalirkan haba. Boleh mengalirkan haba. Okey. Boleh mengalirkan haba. Okey, bagus. Okey. Kalau konduktor, bila dia boleh mengalirkan haba, bila kita sentuh, kita akan rasa panas. Kalau penebat, okey, dia tak boleh mengalirkan haba, jadi bila kita sentuh, dia tak akan panas. Okey, cikgu ada soalan dekat sini. Okey, bila cikgu panggil nama, tolong respon. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. 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 Okay, kita tengok soalan dekat sini. Okey, tengok dulu soalan. Okey, ada dua jenis bahan konduktor dan bahan penebat. Okey, dekat sini ada 10 contoh objek. Okay, dompet kulit, pisau, polistiren, merkuri, baju, sarung tangan ketuha, pembaris besi, botol plastik, skru dan juga garpu. Okey, cikgu akan main satu game. Okey. Bila cikgu pusing spin ni, bila dia stop dekat nama kamu, kamu kena respon, okey? Okey, kamu tengok dulu yang pertama soalan. Okey, yang pertama cikgu nak kamu senaraikan 5 bahan konduktor haba. Okey. Okey, Ali, ada Ali? Ali ada tak? Ali, ada tak Ali? Ada cikgu. Ada, okey. Okey, kamu tengok. Okey, kamu pilih satu bahan dan kamu kelaskan. Bahan konduktor ke bahan penebat? Okey, pilih dulu satu objek. Pilih Kamu pilih. Pilih satu je. Pilih yang atas dulu ke bawah dulu? Pilih mana-mana pun tak apa. Oh. Skru. Skru. Okey, skru konduktor haba ke penebat haba? Penebat haba. Okey, skru dia diperbuat daripada besi. Besi konduktor ke penebat? Konduktor. Konduktor. Okey, kita tengok dulu. Sebab besi. Besi. Dia besi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok siapa. Tinggal 66. Syahmi Haziq. Ada je. Ada sini. Okey. Syahmi Haziq, pilih satu objek. Pilih mana-mana pun tak apa. Garpu. Garpu. Okey, garpu konduktor ke penebat? Konduktor. Konduktor. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Tadi Syahmi Haziq kan? Okey. Ahmad Mukri. Ahmad Mukri ada tak? Okey, Ahmad Mukri tolong soalan. Okey, pilih satu objek. Pembaris besi. Pembaris besi. Okey, pembaris besi konduktor ke penebat? Konduktor. Konduktor. Okey, kita tengok.
Al-Hakim. Ya. Okey, Al-Hakim pilih satu objek. Okey, Hakim pilih satu Mercury objek. dalam termometer. Okey, Mercury ni konduktor ke penebat? Konduktor. Konduktor. Okey, terima kasih Hakim. Okey, seterusnya kita tengok. Hakim dah tadi. Daniel. Okey, Daniel Ashraf. Ya kau. Daniel. Okey, Daniel pilih satu objek. Pilih je mana-mana. Pisau. Pisau. Okey, pisau konduktor ke penebat? Ni pisau besi ni. Konduktor ke? Konduktor. Okey. Siapa nama tadi? Serah dia ni. Oh, Ashraf Daniel. Okey, sorry. Okay, terima kasih Ashraf. Okey. Kita tengok seterusnya. Adik Hafizi. Adik Hafizi Ya, ada cikgu. tak? Okey, adik Ada, Hafizi cikgu. pilih satu objek. Okey. Pilih satu objek. Baju. Baju konduktor ke penebat? Pedebat. Penebat. Okey. Adik Irfan. Adik Irfan ada tak? Ya cikgu. Okey. Adik Irfan pilih satu objek. Sarung tangan ketua. Sarung tangan ketua. Okey. Sarung tangan ketua konduktor ke penebat? Penebat. Penebat. Okey, terima kasih adik Irfan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, Faris. Faris ada tak Faris? Okey, Faris pilih satu objek. Botol plastik. Botol plastik. Botol plastik konduktor ke penebat? Penebat. Penebat. Okey, terima kasih Faris. Okey, ada 2 soalan lagi. Mukri. Ya, cikgu. Okey, Mukri pilih satu objek. Nak dompet kulit ke polisterin? Cikgu. Okey, dompet penebat ke konduktor? Penebat. Penebat. Okey. Okey, soalan terakhir kita tengok. Okey, Ashraf Daniel. Ashraf ni ada? Ada cikgu. Okey, kita tengok polisterin. Polisterin ni penebat kan konduktor? Penebat. Penebat. Okey, kita tengok jawapan kamu semua.
Okey, bagus. Okey, maknanya kamu faham konduktor dan penebat. Okey. Okey, untuk yang terakhir, okey. Kita akan tengok keseimbangan terma. Okey, dekat sini ada satu objek panas dan satu objek sejuk. Okey, apabila kita letak bersebelahan, apabila dua objek berbeza darjah kepanasan bersentuhan secara terma, objek yang panas, tenaga haba dipindahkan dari objek panas ke objek sejuk. Okey, daripada panas ke sejuk dengan kadar yang lebih tinggi. Okey, sama juga dengan objek yang sejuk, tenaga haba dipindahkan dari objek sejuk ke objek panas dengan kadar yang lebih rendah. Okey, kedua-dua objek saling memindahkan haba. Panas pergi ke sejuk, sejuk pergi ke panas. Okey, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, apabila tiada lagi pengaliran haba berlaku, ia dipanggil keseimbangan terma. Okey, contohlah kamu pergi kedai kan, kamu order air Milo. Okey, orang yang bancuh air Milo tu dia akan bancuh air panas dulu, baru dia letak ais kan. Okey, bila dah lama-lama kamu duduk dekat kedai, okey, air panas ni suhu dia akan sama. Maknanya air Milo ni akan sejuk semua, suhunya akan sama. Okey, sebab daripada suhu yang panas, haba yang panas pergi ke kawasan yang sejuk dan kawasan yang sejuk pergi ke kawasan yang panas. Okey, apabila dah tak ada pengaliran haba yang berlaku, kita akan panggil dia keseimbangan terma. Okey, boleh setakat tu? Faham tak? Boleh. Faham. Okey. Apa yang berlaku keseimbangan terbang? Suhu yang sama. Suhu yang sama. Okey, sebelum suhu yang sama, pemindahan haba berlaku dari kawasan panas pergi Ke sejuk. Kawasan sejuk. Ke sejuk pergi ke panas. okey, pandai. Okey. Apabila tiada lagi pengaliran haba, kita panggil keseimbangan terma. Okey. Kita akan main satu game. Okey. Kita akan main game Bluecard. Okey, kamu tulis dulu. Bluecard. Lepas tu tekan play. Okey, dah tahu kan cara nak main kan? Sikit. Okey. Kod dia 937034. Okey, masuk tulis nama sebenar. Okey, Faris dah masuk. Okey, mana yang lain? Yang lain boleh masuk tak? Assalamualaikum. Okey, okey.
Okey, yang lain. Syahmi Haziq, Amar Mukri, Ashraf Daniel, Ali, Hakim, Adib Hafizi, Adik Irfan. Okey, Ali dah masuk. Cikgu tak masuk. Adik Irfan kan ni? Ha? Adik Irfan ke cakap tu? Bukan. Ha? Bukan. Oh, Ali. Ali kan masuk. Ali ke tadi? Bukan. Ha? Masuk cikgu. Ashraf Daniel. Oh. Amar Mukri. Boleh masuk tak? Syahmi Haziq. Hakim, Adib Hafizi, Adik Irfan. Cepat. Cepat kita nak habis dah ni. ID apa cikgu? Ha? Okay, Syahmi Haziq dah masuk. Mana yang lain ni? Adik Irfan, Adik Hafizi. Kalau tak ada siapa masuk, cikgu start dulu lah. Tak cikgu. Saya nak masuk dah. Okay. Tak boleh masuk cikgu. Siapa nama? Adik. Adik Irfan ke Adik Hafizi? Adik Hafizi. Tak boleh masuk. Dia tak masuk. Tulis ni. Tak boleh masuk. Sekejap, macam mana? Tak apalah adik, kamu tengok je lah. Okey. Okay, cikgu dah. Okay, dah 6 orang masuk. Faris ada 2. Tadi saya terkeluar cikgu, lepas tu tak boleh masuk lah. Okay, tak apa. Okay, cikgu start dulu.
Okey, tempat ketiga Al-Hakim. Tempat kedua Syami. Syami Haziq. Tempat pertama ialah Faris. Okey, tahniah semua. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tulis apa yang kamu belajar hari ni dan apa perasaan kamu belajar hari ni. Okey, cepat-cepat, kita nak habis dah. Gembira, Syami Haziq gembira. Okey, apa yang kamu belajar hari ni? Haba, okey. Saya belajar tentang sinaran kondaksi dan perolakan. Farid, saya belajar tentang